Sallallahu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح لنا أبواب الرضا والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت رب المولى نعم المولى ونعم النصير. وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. نوينا تعالم وتعليم تذكر وتذكير ونفع وانتفاع والإفادة في استفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم ودعاه إلى الهدى وذلة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه سبحانه وتعالى. Amin ya rabbal alamin. Sama-sama kita buka majlis dengan bacaan umat kita dan juga kita hadiahkan Fatihah kepada junjungan mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ahli keluarga baginda, isteri baginda, para sahabat baginda, para tabi'in, para imam mujtahidin, para ulama, para auliya, para atqiya, para sulaha, para mukminin dan juga mukminat, muslimin dan juga muslimat min masyariqil ardi wa magharibiha, dan juga khusus kepada Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala dan juga kepada pengarang kitab Idaman Penuntut pada menghuraikan yang kusut Fadil Haji Abdul Ghani bin Haji Yahya rahimahullahu taala, nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Saya mati lagi simulakan Tuan Pengurusi Lejatun Kasar, seterusnya tuan-tuan, perempuan, ibu-ibu, ayah-ayah, sidang jemaah hadirin hadirat yang dimuliakan lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Apa khabar semua pada malam ni? Alhamdulillah, syukur pada Allah taala, mudah-mudahan semua dalam keadaan sihat wal afiah. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah sama-sama dahulu kita membaca penghulu istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ni insya-Allah sama-sama kita akan sambung balik perbincangan fardu ain kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk sama-sama kita beramal dan juga faham agama ini. Kerana para ulama menyebutkan, dan di antaranya guru kami menyebutkan dengan kitab beliau Syekh Dr. Hisham Kamil, man ruziqa al-ilma fid dina dulla ala husnul khatimah. Barang siapa yang ditunjukkan ataupun diberikan rezeki mendapat ilmu agama, ni mengaji ni rezeki juga. Jadi rezeki namanya rezeki ilmu agama. Maka kelebihan dia pada dulla ala husnil khatimah, maka insya-Allah akan ditunjukkan ataupun dia akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kerana Nabi SAW mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Siapa yang Allah nak dia diberikan kebaikan sehidup sampailah nak mati, maka Allah Ta'ala akan buat dia ni bagi faham agama. Maka tuan-tuan, last kita baca ni bulan 1, tak sedap saya ni baru nak mula balik ni, lama lah raya ni macam mana ni pun tuan-tuan. 29 Syawal ni, kita dah masuk 29 Syawal, esok nak masuk bulan Zulqa'dah, termasuk daripada bulan-bulan haram yang mana Allah Subhanahu wa taala, betul tak 29 betul kan? Esok masuk dah bulan lagi nak ikut kalender dia lah. Yang mana bulan-bulan haram ini Allah Ta'ala pesan kepada kita, fala tazlimu fihin anfusakum. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Allah Ta'ala pesan jangan sama sekali kamu menzalimi diri kalian. Menzalimi iaitu bermaksud melakukan dosa dan juga maksiat.
Kerana bulan-bulan haram ni, apa maksud haram? Bulan-bulan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perang. Kan? Zaman dahulu hatta orang jahiliah pun kenal. Masuk bulan ni, bulan Zulqa'dah ni, bulan-bulan haram ni, berkelahi pun tak ada, gaduh pun tak ada. Apatah lagi dengar bunyi pedang. Tak ada. Perang lagi tak ada. Kerana sangat-sangat menghormati bulan ni. Kerana ambil perhatian sungguh dengan apa yang Allah Ta'ala sebut tadi tu. Janganlah kamu menzalimi diri kalian pada bulan-bulan haram ni. Kerana bulan ni mulia. Maka pahala yang kalau kita buat dalam bulan yang mulia juga dilipat gandakan oleh Allah Ta'ala. Seperti mana dosa juga demikian. Buat baik dalam masjid banyak bagi pahala. Sama juga pada masa yang mulia, bulan Ramadan, bulan-bulan haram ni, hari Jumaat, juga pahala digandakan oleh Allah Ta'ala. Begitu juga kalau buat dosa. Na'udzubillah min zalik. Moga Allah Ta'ala pelihara kita. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tengok insya-Allah last kita baca berkaitan dengan adab buang air kecil. Adab buang air lah, kecil ke besar ke, besar tandas ni. Kenapa tuan-tuan dibahaskan berkaitan dengan adab? Padahal nak khudhu hajat aja. Kerana adab ni penting. Kerana apa, dalam Bahrul Mazi, kitab Bahrul Mazi disebutkan bahawasanya ketika mana diajarkan tentang doa Allahumma inni a'udzubika minal khubsi wal khaba'is. Tu doa kita nak masuk tandas kan? Maka tuan-tuan sebelum masuk tandas kita hanya baca bismillah sahaja. Ada tempat-tempat yang baca bismillah tak penuh. Tempat lain baca bismillahirrahmanirrahim. Bahkan saya dengar daripada Habib Kazim bin Ja'far hafizahullahu ta'ala wara'ah, dia sebut apa tuan? Ini penting. Apa faedah penting apa dia? Kalau sekiranya badan kita ni rasa lemah ataupun tak kuat, ataupun datangnya malas untuk nak mengaji, malas baca Quran ke, malas beribadah ke, rasa malas sungguh tahap dewa ni, maka ketahuilah pada diri kamu tersebut adanya kekurangan dalam zikir kepada Allah Ta'ala. Maka untuk nak caskan kembali, maka usahakan menyebut bismillahirrahmanirrahim 24 jam tu sehari 100 kali je. Itu insya-Allah di antara penawar dia. Ucapan bismillah ni ditarik balik ataupun cas balik untuk kita lebih bersemangat melakukan amal ketaatan. Baik, dalam bab bismillah ni tuan-tuan, ada benda yang tak sunat sebut pun. Bukan semua sunat. Ada benda pula jadi haram pula. Contohnya nak mencuri, nak buat benda maksiat, bismillahirrahmanirrahim, Allah, dan lagi bismillah. Haram. Ada benda di bismillah pun tak dapat pahala. Maksudnya bukan dituntut. Contohnya hari Jumaat hari ni, khatib naik-naik bismillahirrahmanirrahim. Tak. Dia mula dengan apa? Alhamdulillah. Tu dipanggil zikir mahdun, semata-mata zikir, permulaannya dengan alhamdulillah. Ada pula bismillah ni tak disunatkan kita baca semua. Contohnya apa dia? Ni, nak masuk tandas ni, cukup dengan bismillah saja. Bismillah. Dua lagi Ustaz, Ar-Rahman Ar-Rahim. Kenapa? Kerana tandas ni rumah siapa? Syaitan. Setan. Syaitan dengan setan sama kan? Maka mereka tersebut, syaitan, iblis ni, ialah mereka yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bila mana dilaknat, marah, tak sesuai dengan tanda kasih sayang, rahmat. Maka sebab tu dalam surah Taubah terus dimulakan dengan apa? Bara'atun, tanpa ada sebut bismillahirrahmanirrahim. Kerana surah ni Allah Subhanahu wa taala marah, murka kepada orang musyrikin. Maka kalau baca juga bismillah, permulaan surah Taubah ni, Imam Ibn Hajar kata haram, Imam Ramli kata makruh. Itu kalau permulaan surah Taubah baca bismillah. Kalau tengah-tengah Ustaz, macam mana nak kena baca bismillah ke? Kalau tengah-tengah Imam Ibn Hajar kata makruh, kalau Imam Ramli pula kata sunat. Jadi kita banyak ambil pendapat Imam Ramli lah, Imam Ibn Hajar, tak dibaca pada surah Taubah ni permulaannya dengan bismillah. Ni salah satu tempat tak baca bismillah tak penuh. Antaranya lagi tuan-tuan apa dia? Banyaklah. Ni tajuk yang bulan 1 tu ni. Antaranya lagi apa dia? Kalau seseorang ni nak marah, Nabi ajar kepada kita ni, nak marah ada boleh marah kerana Allah Ta'ala.
Tapi bila kamu nak marah pula, jangan duk sebut la taqulu ta'at syaitan. Jangan kamu mengatakan celaka semua syaitan ni. Duk salah syaitan. Nabi kata maksudnya bukan perkataan celaka semata-mata, tapi maksudnya dia maki, dia marah, dia keluar perkataan kesat masa nak marah tu. Maka syaitan, Nabi kata, ketika sebut dia akan merasa besar, dia rasa hebat. Maka para ulama bincang, apa yang maksud besar tu? Ada yang para ulama mengatakan memang sungguh syaitan jadi besar. Ada yang mengatakan syaitan dia rasa besar, dia ni geng aku dah, tak gaduh, susah-susah aku nak didik dia, dia boleh maki senang. Jadi dia jadi automatik jadi geng aku, dia rasa syok. Itu jadi geng syaitan. Ataupun besarnya tanda kemurkaan Allah Ta'ala, tanda ni Allah tak suka benda ni. Tapi Nabi kata kalau nak marah, sebut apa? Bismillah. Bismillah cukup. Bismillah. Sepatutnya dia marah tu, tapi boleh dia ingat Allah lagi. Oh, ini syaitan ni, Nabi kata apa? Yadhubbu. Dia akan mengecut seperti mana kadzubab, seumpama macam seekor lalat. Patutnya dia marah, dia lepas geram ikut nafsu dia, tapi boleh masa nak marah dia boleh sebut nama Allah lagi. Oh, ini syaitan cukup kecewa ni. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka sebab tu dalam kitab Bahrul Mazin kita nak sebutkan tadi apa? Kita baca doa masuk tanah ni, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Maka dibahaskan apa itu khubus, yang kita terjemahkan, ya Allah, aku minta lindung daripada syaitan jantan, syaitan betina. Maka Syekh dalam kitab Bahrul Mazin dibahaskan apa yang dimaksudkan raja syaitan jantan, raja syaitan betina. Maka dibahaskan secara ringkasnya dia, semua ni, ya Allah, aku minta lindung daripada benda-benda tak elok daripada sudut akidah aku. Minta lindung daripada benda tak elok daripada sudut makananku. Minta lindung daripada benda tak elok daripada sudut minumanku, dan minta lindung benda yang tak elok daripada sudut perkataanku. Kerana tuan-tuan, kita masuk tempat dia. Jadi masuk tempat yang tak elok jangan lama-lama. Dia boleh kacau. Jadi orang paling syok dalam tanah pasal dapat idea. Keluar-keluar, ni nak buat apa tak? Tani tak tanya. Keluar tanda je, masya-Allah, idea mencurah-curah. Tak tahulah berkat ke tak tu. Maka sebab tu tempat-tempat yang tak elok, tempat apatah lagi tempat yang dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu saja. Kalau perlu kita lalu, terpaksa lalu, jangan duduk lama-lama. Di masa saya kat Mesir dulu, kami pergi apa ni? Pergi tengok Tasik Qurun. Sebelah tu dia ada istana dia. Qurun ni dia ada 5 tingkat. Tenggelam 3 ke bawah. 2 Allah Ta'ala buat ke atas, 2 tingkat, supaya manusia ambil pengajaran. Jadi ulama kata situ jangan pergi lama-lama. Tapi ada orang pergi mandi Tasik Qurun tu, kita pun geli. La ilaha illallah. Jadi tempat-tempat macam tu, yang benda tak elok, benda maksiat, benda yang orang duk kutuk, lawan maki dan sebagainya, jangan duduk lama-lama, jangan join sekali. Maka sebab tu baca doa ni. Baca doa mengelak daripada benda-benda yang tak elok ni. Tuan-tuan hadirin rahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam bab buang air kecil besar ni, maka Nabi SAW mengatakan kepada tuan-tuan, bila mana sampai di kawasan perkuburan, Nabi tengok, Nabi berkata tentang kepada 2 mayat. Tentang mayat sebut, kedua-dua mereka ini, wa ma yu'adzabani fil kabir, mereka ni sedang diazab dalam kubur. Ini Nabi cerita berkaitan dengan apa ni? Benda ghaib yang Allah Ta'ala bagikan kepada Nabi SAW. Ada diberitahu mereka berdua dalam kubur ni diazab dalam kubur. Dan Nabi menyebutkan, wa ma yu'adzabani fil kubur fil kabir, mereka diazab bukan buat fil kabir ni, bukan buat benda besar, kecil apa. Yang pertama tuan, an-namimah, mengadu domba ataupun batu api. Ini tuan-tuan tengok ni, ni nak main musim-musim dah ni, musim bulan 6, bulan 7 ni, dia mula dah. Kita jaga tuan, jaga. Jadi batu api ni duk lawan pelaga orang ke sebagainya ni, jaga. Ini sebab yang pertama, dia azab dalam kubur. Sebab yang kedua kerana apa? Yang kedua ialah kerana mereka tidak menyucikan air kencing mereka ni. Maka sebab tu diajarkan untuk kita berdiham. Ni malu takut orang sebelah cam. Cam pun cam lah, buat macam mana? Buat yang tu. Berdiham bagi keluar habis.
Kemudian tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, syarak ajarkan lagi dalam fiqh ni baca, lepas kita qada hajat, sunat ataupun digalakkan untuk kita renjiskan air di hadapan kain tersebut. Kain di hadapan kemaluan tersebut. Supaya tak ada ruang syaitan nak bagi was-was kepada kita ni. Walaupun kita ni jenis haqul yaqin punya ni. Yakin tu tinggi masya-Allah. Tapi syarak ajar lepas habis qada hajat percik air. Karena kalau nanti kita nak solat ataupun kita nak berjalan, air tu nitik, maka kita akan kata ni air yang aku percik tadi. Syaitan tak ada ruang lah nak bagi nak bagi was-was kita dah. Tapi kalau kita tak buat macam tu, sadar dia ni. Dia buat was-was. Yang ni syaitan syok ni. Ada nama-nama syaitan tu banyak lah. Kerja dia nak ganggu ibadah kita. Ada nak kerja dia nak ganggu bab solat kita saja. Ada ganggu bab wuduk saja. Maka sebab tu tuan-tuan, ni bab wuduk pula. Kita nak masuk tajuk pada malam ni. Maka sebab tu para ulama tekankan adab sungguh nak masuk tandas ni, biar baca doa. Keluar tandas pun baca doa, ya ghufranaka, ya Allah minta ampun, ya Allah minta ampun. Kenapa Nabi minta ampun sedangkan baru keluar tandas? Kerana Nabi SAW masuk dalam tandas tak dapat nak zikir dengan mulut, walaupun boleh zikir dengan hati. Maka Nabi rasa bersalah, lalu minta doa kepada Allah, minta Allah Ta'ala ampun. Kemudian tuan-tuan, lepas keluar tandas baca apa? Ghufranaka, 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 minta ampun ya Allah, minta ampun. Kemudian baca doa apa tuan-tuan? Alhamdulillah alladzi adhhaba 'anil adha wa 'afani. Tu muka surat apa kita? Kita ni saya kita jawi. Bab 6. Ada doa apa tu? Hafal insya-Allah. Kerana umat Nabi Muhammad SAW tuan-tuan, tengok digelar nanti di akhirat kelak sebagai ummatul hammadin, umat yang paling banyak puji Allah. Kita bangun tidur alhamdulillah, kita makan lepas makan alhamdulillah, nak keluar tandas pun alhamdulillah, lepas minum seteguk sebut alhamdulillah. Ni belahak habis dah, kenyang raya sebulan, alhamdulillah ada lagi. Kata ulama tasawuf, nikmat yang kita makan ni tuan-tuan, semua nikmat. Sate, ketupat, lemang, alhamdulillah, semua nikmat zahirnya. Wa batinuhu niqmah, sebaliknya ialah ujian daripada Allah Ta'ala. Nak tengok apa yang kita makan ni sama ada kita menjadi hamba yang syukur ataupun lagi malas semayang, lagi lewat semayang. Itu para ulama sufi bagi perhatian. Baik, tadi tuan-tuan kita dah sebutkan bab buang air ni ambil perhatian. Kerana Nabi mengatakan manusia sebahagiannya diazab dalam kubur bukan buat dosa besar, tapi di antaranya an-namimah, batu api. Yang kedua kerana air kencingnya tidak disucikan, kalut-kalut masuk tandas, tak bagi bersih elok, flash pun tak. Tu teruk lagi dah. Ada lagi tuan-tuan dalam kitab An-Nurain fi Islah Ad-Darain, Al-Imam Habib Abdul Rahman Al-Habashi rahimahullahu taala, ditambah lagi lah dalam hadis yang lain, antaranya al-kadhib, kuat menipu. Nipu sungguh. Cakap dia menipu, buat pun menipu. Ni pun termasuk ciri-ciri yang layak untuk terima azab kubur, na'udzubillah min zalik. Antaranya lagi khianat. Sama ada khianat dengan amanah dia, khianat dengan ilmu dia, khianat dengan jawatan dan sebagainya, khianat. Jadi khianat ni umum, dalam ilmu pun boleh dan sebagainya. Baik, kita tengok seterusnya, tajuk yang seterusnya bab fardu wudu. Walaupun benda ni kita dah ambil wudu setiap hari tuan-tuan, tapi ada benda-benda mungkin yang sebagai maklumat ke sebagainya, itu benda fardu ain kita insya-Allah. Kenapa tuan-tuan? Benda yang setiap hari kita buat ni, kemungkinan padanya ada yang buat sambil lewa. Sebab tu dalam satu hadis, satu keadaan tengah para sahabat, ada seorang sahabat tengah ambil wudu, maka Nabi tengok dan dapati bahawasanya tumitnya tak kena air. Maka Nabi tinggikan suara, Nabi marah. Ada kitab namanya Inda Ghadabun Nabi, bila Nabi marah. Maka di antaranya hadis tu cerita apa? Nabi mengatakan wailun lil aqabi minan nar. Nabi tinggikan suara, Nabi marah sungguh tu. Celakalah Nabi kata bagi tumit-tumit yang akan dihumbankan ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Tuan-tuan, sahabat tu nak semayang tak? Ambil wuduk, tengah ambil wuduk tu, tapi ambil cincai, lebih kurang je. Nabi marah kerana apa? Cincai.
air wuduk tak kena pada tumit dia, maka Nabi kata celakalah bagi tumit-tumit yang akan dihumban ke dalam api neraka Allah Ta'ala. Maka macam mana kalau orang yang tak ambil wuduk, yang tak sembahyang pula? Lagi Nabi marah. Maka di sini tuan-tuan, sebab tu ada seorang ni, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, cucu Nabi SAW, tengok seorang pakcik ambil wuduk ni, lebih kurang aja ambil wuduk ni. Cucu dan Nabi SAW ni, dua orang makan dan cerdik. Mereka jumpa pakcik, kami ni baru belajar nak ambil wuduk, boleh dah pakcik tengok cara kami ambil wuduk ni betul ke tak? Mereka berdua pun ambil wuduk tertib. Kata pakcik sebut, kamu berdua ambil wuduk lebih baik daripada aku. Sebab tu tuan-tuan, masa kita kecil-kecil dulu, kata guru kami, kita diajar sebiji-sebiji. Nak basuh tangan ni gosok, sunat, kumur, buat satu-satu, buka air pelan saja. Tuan-tuan ingat lagi tak? Kalau ingat apa guru kafar ke sebagainya, nanti buka jangan laju, pelan saja, gosok tangan. Sebab kita masa kecil-kecil rendah ni, dia tarbiyah banyak, didikan banyak. Mai bila besar ni dia berasa reti semua. Dan maka dia ambil mudah saja. Jadi tapi tak semualah yang macam tu. Kita tengok di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Fardu wudu atau rukun wudu, ayat sembahyang. Orang Kedah kata. Ni pasal dia orang Kedah. 6 perkara. 6 perkara maksudnya apa tuan? 2 kering, 4 basah. Apa 2 yang kering? Tak ada anggota. Niat dan juga tertib. 4 lagi, apa dia? Basah. Kenapa 4 saja tuan? Kalau orang tanya kenapa 4 saja, kenapa tak lebih? Yang wajib 4 saja tuan. Yang mana ini berdasarkan Allah Ta'ala suruh, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Pertama, basuh muka. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan sampai ke siku. Kita akan bahaskan. Yang ketiga, wamsahu bi ru'usikum, sapu kepala. Yang keempat, wa arjulakum ilal ka'bain, basuh kaki sampai ke tumit. 4 je. Kalau orang tanya kenapa 4, yang jawapan yang pertama, Allah yang suruh. Dalam kitab-kitab yang lain disebutkan apa dia? Hikmah yang lain. Karena ketika mana Nabi Adam AS telah termakan buah yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kehendaknya pada asalnya, tetapi kerana telah dihasut. Maka Nabi Adam AS masa tersebut pergi satu pokok yang dalam syurga, yang pokok sebab Allah Subhanahu Wa Taala larang, pergi berjalan dengan kaki. Maka nak ambil buah tersebut, sampai ke pokok menghadap dengan muka. Kemudian bila dah ambil buah, ambil dengan tangan, kedua tangan kanan, kedua tangan. Bila lepas ambil, Nabi Adam AS merasa menyesal. Lalu Nabi Adam AS letakkan di kepala. Ada sebahagian disebutkan itulah. Maka sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala mewajibkan 4 anggota badannya untuk dibasuh. Sebahagian nak menggambarkan apa? Nak menggambarkan 4 anggota ni paling besar, yang kemungkinan manusia paling banyak buat salah. Tangan, kaki. Kemudian basuh muka. Muka ni ada mata, tengok benda-benda yang tak sepatutnya. Ni mulut ni lebih cakap hal orang. Berkaitan dengan Quran, dia kurang baca, kurang selawat. Basuh kepala, ada pemikiran kita, kemungkinan ada buruk sangka dengan makhluk Allah Ta'ala, teruk lagi buruk sangka dengan Allah Ta'ala. Maka dibasuhkan semua ni supaya nanti kita nak solat dapat menghadap Allah Ta'ala dengan bersih hati, bersih dosa ni. Betul tuan-tuan, ambil uduk bukan semata-mata nak bagi basah. Ambil uduk ni nak bagi apa, basah satu. Yang kedua, supaya anggota badan kita ni yang buat dosa tersebut gugur. Bila gugur, barulah masuk dalam semayang dalam keadaan hati yang tenang, dalam keadaan betul-betul nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baru boleh rasa smooth nak baca Quran. Itu banyaklah kalau kita bincang bab hikmah tuan. Kalau saya sebut satu-satu tu banyak. Sayyidina Ibn Abbas dia akan sebut satu-satu kelebihan dia. Satu basuh ni, apa kelebihan dia basuh ni, banyak kelebihan. Nantilah insya-Allah kita sedikit-sedikit. Pertama tuan-tuan, niat. Tak kala membasuh awal ataupun satu bahagian daripada muka, yakni mesti disertakan dengan niat. Jadi tuan-tuan, ada orang ambil wuduk, dia akan basuh apa dulu? Kita basuh tangan dulu. Masa basuh tangan tersebut,
Dia niat dah. Kan? Nawaitul wuduk saja aku ambil wuduk kerana Allah Taala. Maka tuan kira dah tu. Sedangkan yang wajib apa dekat muka. Kerana muka ni merupakan rukun pertama. Tapi orang ni masa dia basuh tangan dah niat dah ambil wuduk. Kira ada wuduk dia? Kau tak sah. Ada dua tafsir lah, perincian macam-macam boleh perinci fiqh ni. Kalau sekiranya dia ambil wuduk, basuh tangan tu dah niat dah, dan niat sebut dia berkekalan tanpa diselangi dengan benda-benda yang memutuskan lah. Contohnya dia basuh tangan kan, sampai dah nak kumur, tak yalah, ni saja-saja kumur lah. Jadi dia kumur tu bukan dalam kategori wuduk, dia memutuskan dengan benda-benda yang lain. Jadi sampailah dekat muka dia tak niat pula, ni batal wuduk dia. Tapi kalau kata daripada awal dia berkekalan sampailah tak ada berubah niat apa pun, selalunya macam tu lah kan. Kok lah tengah-tengah tak ada basuh muka dia berubah niat, tu tak boleh lah. Itu benda-benda yang membatalkan wuduk, tak sah wuduk dia. Yang penting mesti niat. Bukan basuh wuduk ni basuh muka nak bagi hilang letih kan, nak bagi hilang makeup. Maka sebab tu bila sebut bab makeup ni, letih lagi no. Ni pun tuan, kaum wanita ni tak utama dia. Nak tengok dulu jenis makeup yang dia pakai. Ada mereka-mereka yang sayang ni benda ni berlaku depan mata saya sendiri. Ada sekali tu saya catat dah ya. Tengah nak ambil wuduk, dia datang nak test Quran. Masa tu nak baca Quran lah. Main dengan dua orang kawan dia, dua orang makcik ni, kak ni lah kot. Seorang baca. Habis seorang baca, ginak dia pula nak baca. Kawan dia tu, dia diam saja. Kak, silakan baca kak. Dia tunduk. Kak, boleh baca kak datang bulan ke macam mana? Tak datang bulan Ustaz. Sekarang baca-baca kak. Kita dua kali lah, kawan dia sungguh. Ni Ustaz suruh baca-baca lah. Bagus dia ni kak ni, kawan dia ni. Wuduk batal. Lah, wuduk batal pun jadi masalah besar, dia kata. Wuduk batal pergi ambil wuduk, kawan dia kata. Kan? Dia pegang je. Kenapa ni? Makeup Ustaz, makeup. La ilaha illallah. Boleh tak esok Ustaz saya nak main? Kan? Alhamdulillah dia tahu kata ada muka dia ada makeup tu. Kemudian kak ni pula jenis ramah sikit, dia kata sungguh Ustaz, dalam bab ni kawan-kawan perempuan ni memang banyak ambil mudah. Dah pakai makeup tebal 5 inci. Lepas tu ambil wuduk macam tu je, tak cuci terlebih dahulu. Maka tuan-tuan, kalau sekiranya jenis lotion, makeup semua tu yang kata tak masrah wuduk lah kot, jenis tebal ni, ada bahan kimia banyak semua ni, dia kena cuci dulu. Kalau tidak air tak sampai pada kulit, maka tak sah wuduk dia. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, mazhab kita mesti niat. Iaitu ingat dalam hati dia nak ambil wuduk, mengerjakan wuduk ketika mula membasuh sebahagian daripada muka. Bila sebut sebahagian ni tuan-tuan, tak disyaratkan nak mula daripada bawah ke daripada atas, tak ada masalah. Tapi para ulama sebut mula daripada atas lebih baik, kerana ini selamat turun gitu. Tapi kalau mula daripada bawah boleh, dengan syarat apa? Pastikan tidak berlakunya air mustakmal. Jadi yang lebih baik mula daripada atas lah. Kerana atas ni tempat sujud. Mulakan dengan benda yang mulia, maka turun, Ustaz turun ke bawah. Turun ke bawah. Dengan tidak disyaratkan kekal niat itu hingga selesai basuh semua muka. Tetapi jangan dipotong atau diputuskan dengan niat perkara lain sehingga selesai basuh kedua kaki. Jadi maksudnya apa? Start daripada muka ataupun daripada basuh tangan tu sampailah habis wuduk, maka mesti jaga niat. Itu sedia maklum, ni benda kering yang pertama. Dari itu tidak memadai jika dilakukan niat lebih dahulu daripada muka. Nampak? Umpama berniat ketika membasuh tapak tangan, atau ketika berkumur, atau ketika menyedut air ke hidung, kemudian terputus niat itu. Itu yang penting tu. Pengarang kata tak boleh masa kita basuh tangan tu kita dah niat ambil wuduk, tak boleh. Kenapa tak boleh? Tu dia kait kat belakang tu. Kemudian dia selang sikit lah, terputus niat itu, berubah niat. Kalau tak berubah tak ada masalah, berkekalan tak ada masalah.
Tetapi sekiranya berkekalan niat itu sehingga membasuh sebahagian daripada muka, memadailah niat itu, malahan itulah yang afdalnya. Jadi afdalnya tuan-tuan, masa nak basuh tangan ialah kita dah mula niat dah dekat situ, insya-Allah. Dalam masalah berkumur atau menyudut air ke hidung ini, jika terkena basuh sekali sebahagian daripada muka seperti dua bibir, mulutnya, padahal masa itu ada niat wudu, nescaya memadailah niatnya itu. Dia package sekali tuan. Basuh muka, air basuh muka itulah dia masuk sikit dalam mulut, air basuh muka itulah dia sedut sikit untuk masukkan air dalam hidung. Kira tak? Kira. Tapi kedekut dah. Dia package ni 3 dalam 1. Nak basuh muka, dia berkumur, kemudian dia masukkan air dalam hidung, memadai. Bila dalam kitab sebut memadai ni tuan-tuan, dia panggil aqal. Tu paling kurang sangatlah. Paling malas sangatlah tu. Jadi kurang sikitlah pahala dia. Jadi kita ibadah ni tuan-tuan bukan nak buat bagi memadai saja, bagi cukup syarat je. Jadi ikut sembahyang. Kita nak buat bagi sah, sempurna, dan Allah Ta'ala terima. Itu matlamat kita sembahyang. Matlamat kita beribadah. Kalau buat, kata guru kami, ramai orang yang pentingkan sah, alhamdulillah. Tapi tak ramai yang mana mementingkan Allah terima ataupun tidak. Jadi tuan-tuan, kalau kita teringat, ya Allah, mudah-mudahan Allah, engkau terimalah ibadah ni ya Allah, itu pun tanda juga tu. Itu tanda mudah-mudahan Allah terima. Dia teringatlah, teringat ya Allah engkau terimalah, itu tanda insya-Allah mudah-mudahan Tuhan terima. Dan pahala sunat berkumur atau menyudut air ke hidung tidak dapat. Dia panggil hanya memadai, macam buat syarat je, maka tak dapat. Dia kena ambil pula air untuk berkumur-kumur. Jadi cara tuan-tuan dalam bab berkumur-kumur ni, yang afdalnya yang kita boleh buat cara 3 ni, 3 kali, 1, 2, 3 untuk kumur saja. Ambil pula air 1, 2, 3 untuk masukkan air ke dalam hidung saja. Yang lebih afdal ialah jama'ah bainahuma. Setapak ni, ambil ni, sebahagian untuk kumur-kumur, sebahagian lagi tolak kat atas, sedut sampai rasa ke khasyum. Khasyum di sini. Inna summa. Itu kita ngaji tajwid dulu kan. Tok guru suruh pegang hidung ni sampai berasa macam tu. Jadi tuan-tuan, kalau sedut sampai itu, insya-Allah, kata Syekh Nuruddin hafizahullah taala, selamat. Resdung tak akan kena. Sihat tubuh badan dia. Sedut. Tu orang panggil apa tuan-tuan? Sanitizer kita lah. Sanitizer cara wuduk kita tu. Sedut, sihat insya-Allah. Yang afdalnya begitu. Masukkan air ke dalam hidung. Dalam bab berkumur-kumur, sunat kita buat contoh tuan-tuan. Dan benda ni jarang kita buat. Kita masukkan air dalam mulut, kita mubalaghah. Bunyi gitu. Ni sampai kerangkung ni. Tuan-tuan buat tak? Kadang saya pun buat, kadang kita pun tak buat. Itu sunat kita buat macam tu. Kita tuhir. Puasa tak boleh. Sama juga dalam bab memasukkan air dalam hidung, bukan masuk gitu ya. Sedut. Jadi dia ada peringkat tuan-tuan. Peringkat apa ni? Peringkat yang paling bawah sekali, package masa ambil uduk, masa basuh muka tu, air masuk dalam mulut dia sikit je. Ni paling bawah sekali. Dia hanya memadai je, tak dapat pahala pun. Yang kedua, dia buat 3 untuk kumur, 3 untuk masukkan air dalam hidung. Ni bawah sikit, kurang lagi. Yang afdalnya apa tuan-tuan? Ialah satu telapak tangan ni dia untuk 2. Setengah untuk kumur, setengah untuk masukkan air dalam hidung. Yang lebih afdal lagi kalau dah dibuat macam tu, dia sedut pula. Dan juga mubalaghah. Tu belah kiri. Yang belah kanan. Itu cara dia. Tetapi tentang mengulangi basuh semula bahagian itu ada huraian itu. Ada huraian. Yang pertama, qasad basuh muka sahaja, maka tidak wajib diulang lagi. Yang kedua, qasad maksudnya bertujuan sunat kumur sahaja, atau qasad sunat kumur serta basuh muka, atau mutlak bebas. Tidak qasad sunat ataupun qasad basuh muka, hukumnya wajib diulang basuh bahagian itu.
Apa dia tuan-tuan? Jadi apa masa dia basuh muka tersebut, dia hanya niat nak kumur padahal basuh muka. Jadi tak memadai lah, dia kena wajib ulang balik. Kerana syarat dia apa? Kita wajib basuh muka, kumur dan juga masukkan air ke dalam hidung, hukumnya sunat. Lafaz niat wudu dalam bahasa Arab nawaitul wudu cukup. Artinya sahaja aku mengambil ayat sembahyang. Jadi kalau kita nawaitul wudu raf'al hadathil akbari asghari tak perlu, tak apa. Jadi untuk ambil wudu sahaja aku berwudu cukup. Selesai. Ataupun nawaitu fardal wudu'i, artinya sahaja aku mengerjakan fardu air sembahyang, ditambah perkataan fardu. Ataupun nawaitu taharatah anil hadas, artinya sahaja aku bersuci daripada hadas. Atau yang ketiga nawaitu raf'al hadasil asghar, artinya sahaja aku mengangkat hadas kecil. Jadi mana nak gabung semua boleh. Nawaitul wudu'a wa raf'al hadasil asghari lillahi ta'ala. Jadi kalau salah satu pun tidak ada masalah. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalaulah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mereka-mereka yang ashabul uzur, disebabkan kencing tak lawas, dia dah kencing, lepas tu masa nak solat air kencing duk keluar lagi, ataupun serih-serih kentut tak lawas, ambil wuduk dah, masa nak solat kentut juga. Orang macam ni kena semayang tak tuan-tuan? Semayang macam biasa, walaupun tengah wuduk, tengah solat air kencing keluar, walaupun tengah solat terkentut. Nampak macam mana memang jenis tu? Tak ambil wuduk tak apa, ambil wuduk jadi. Tu dia panggil silsil. Dia diuji benda macam tu. Orang macam ni tuan-tuan dia panggil ashabul uzur dalam kitab fiqh. Orang ni uzur, diuji, maka tetap juga wajib semayang. Namun bagi keadaan mereka ni wajib ambil wuduk setelah masuk waktu. Tak boleh ambil awal. Macam kita sihat ni, sunat ambil awal sebelum masuk waktu. Mereka orang dah azan baru ambil wuduk, wajib bagi mereka. Orang yang sihat macam kita, lepas ambil wuduk boleh relax, tunggu lagi, tak ada masalah. Tapi bagi mereka yang uzur macam ni, kena buat macam mana? Lepas ambil wuduk terus semayang, tak boleh tunggu dah. Tapi sebelum tu mereka kena ikat dululah, memanggil bersumbat dulu dengan kain, ikat dengan kain ke sebagainya, supaya air tersebut tidak menitik, air kencing tidak menitik. Dan juga sebagai syarat ikat kain supaya yang angin belakang juga tidak keluar. Maka dalam bab niat bagi mereka ni lain sikit. Mereka tak boleh niat sahaja aku berwuduk ataupun sahaja aku mengambil wuduk yang wajib, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab mereka ni uzur, sakit. Jadi apa niat mereka macam mana? Nawaitu istibahati salah, nawaitul wudu'a, sahaja aku berwuduk, wuduk juga. Listibahati salah, sahaja aku berwuduk untuk mengharuskan solat. Dia kena tambah tu perkataan untuk mengharuskan solat. Kenapa? Wuduk dia dikira waktu tersebut tak kuat, sebab dia panggil dia orang yang uzur. Jadi tuan-tuan, ada kes yang kita jumpa, dia memang mengadu, saya ni Ustaz memang kencing tak lawas, memang kalau semayang pun menitik juga. Jadi saya berhenti semayang, tak semayang. Saya ingat tak sah. Ni syaitan sonok lah. Sebab tu kena tanya. Jadi bila ditanya, alhamdulillah, kita sebutlah macam tadi yang kita terangkan. Dia kata alhamdulillah Ustaz, saya tinggal terus semayang, dah usur, saya kata tak semayang lah, maka dia tinggal terus. Itu berkaitan dengan orang yang, jadi ada beza tuan-tuan, ada beza wuduk orang yang sihat, ada beza wuduk orang yang sakit. Bukan sakit itulah, sakit bersyarak tu. Yang kedua, membasuh muka keseluruhannya, dari atas dimulai dari kaki, rambut hingga ke bawah dagu. Ni daripada gigi rambut sampailah ke dagu, dan lebarnya dari anak telinga ni. Mana anak telinga kan? Selalunya tuan-tuan, bab-bab ni orang perempuan dia akan tanya, ni ni orang panggil masih ibn kan? Nak kena basuh ke tak ni? Ada orang angkat masa apa? Allah masuk semat. Masa nak ambil wuduk tu, dia perempuan tu selak ke belakang telinga.
azan. Sebentar saya dah habis saja ni sikit. Apa tadi? Dan bila masuk muka ni, dan lebarnya dari anak telinga kiri hingga ke anak telinga kanan. Jadi kalau kata apa ianya termasuk daripada kawasan muka, maka wajib dibasuh. Rambut ni panggil apa? Sable kan? Ini kalau kata termasuk daripada kawasan, sebab ni telinga sampai dah ke telinga, kita masuk tak? Masih lagi dalam kawasan muka, maka wajib dibasuh. Jika ada bulu di atas muka, sama ada jarang ataupun lebat, wajib diratakan. Sama ada bulu dekat telelat ke, bulu mata ke, bulu kening ke, bulu misai ke, wajib diratakan air atasnya dan pada kulit yang di dalamnya. Jadi yang melibatkan bulu ni tuan-tuan, bulu ni dia, bulu mata, bulu kening, apa lagi? Misai, janggut sekejap, belum lagi dibahaskan. Jadi baru bincang bab bulu. Bulu yang ada atas tek lalat tu ke sebagainya, namanya bulu, semua wajib diratakan, wajib basuh. Bab untuk janggut, tengok lurus lagi, janggutnya tebal ataupun tidak. Perempuan ada janggut ke tak? Ni pengarang akan bincangkan. Adapun janggut bagi orang laki-laki serta dengan jambang. Jadi janggut tuan-tuan, dalam kitab-kitab Syama'il dan sebagainya disebutkan apa? Jangan panjang sangat. Kalau boleh kita sepanjang dia secekak ni, mengapa? Segenggam, betul lah. Jadi kalau kita genggam ni, paras ni paling panjang.
Jangan sampai dah ke lutut ataupun sampai ke dada, makruh, tak elok. Dia bagi masa secekak gitu je. Ni tak had yang paling, janggut yang paling panjang sampai secekak ni saja. Jangan lebih. Lebih hukumnya makruh ataupun boleh disebutkan sebagai tashwish, satu benda yang tak elok, yang menyebabkan orang boleh tuhmah kepada janggut berkaitan dengan sunnah Nabi SAW. Adapun janggut orang lelaki-lelaki serta dengan jambang, tengok ni janggut, jambang, siapa yang ada dua ni, jika lebat, tebal maksudnya, memadaklah dibasuh lahirnya sahaja, tak mesti basuh sampai ke dalamnya. Sunat je maksudnya. Kalau orang tu janggut tebal, jambang pun tebal, dia basuh zahir je. Tapi ustaz, kita tengok dia masuk apa, dia ambil air, dia celup macam tu pula, kan, tentu pula dia selap macam tu, itu hukumnya sunat. Sebab apa? Dia janggut tebal. Bila janggut tebal, hukumnya zahir saja, wajib. Adapun yang dia nak basuh dalam, itu hukumnya sunat sebab tebal. Dan jika tidak lebat, wajib dibasuh lahir dan kulit dalamnya. Tapi kalau nipis macam saya ni, wajib basuh zahir ni hak nampak dan juga dalam. Apa beza dia? Kerana beza dia tebal dengan tak tebal lah. Itu keadaan dia. Dan kalau boleh, orang lelaki ni jangan cukur semua janggut, kan? Biar adalah trim, tak apa. Jangan cukur semua janggut, ada juga sikit. Yang dikatakan janggut tebal itu ialah janggut yang tidak nampak kulitnya, dipandang dari hadapan. Maksudnya tuan-tuan, jarak kita bersembang dengan orang, macam saya dengan Zakir ni depan, kalau dia tengok nampak dagu saya ni, bermaksud tebal tak? Nipis je. Maka wajib saya basuh zahir dan juga dalam ni wajib basuh semua. Itu maksudnya yang nampak. Dan yang jarang itu nampak kulitnya dipandang dari hadapannya, maka ni wajib basuh sebab nipis. Jadi kita tengok orang ni janggut tebal, tak nampak kulit dagu dia, maka dia hanya sunat saja basuh. Sunat basuh dalam, wajib basuh di luar. Bersalahan dengan janggut orang perempuan, kalau ada, atau khunsa, maka wajib dibasuh lahir. Wajib lah, perempuan kalau ada janggut, khunsa ada janggut, wajib basuh lahirnya, zahirnya. Dan kulit yang di dalamnya zahir dan juga dalam wajib basuh, sekalipun tebal. Kerana jarang berlaku orang perempuan berjanggut. Ini bukan cerita apa kitab fiqh ni bincang benda, tak ada. Fiqh dia bincang benda macam tu tuan-tuan, bincang hukum, ada belakang. Jadi kalau perempuan dia ada berjanggut sehingga orang tak kenal, ni tok lelaki ke bini aku ni, dia pun keliru, maka wajib cukur lah, sebab ada istibah antara lelaki ke perempuan. Dari itu tidak sama hukumnya. Dan dengan sebab itu orang perempuan dan khunsa sunat membuangnya dengan dicukur atau sebagainya. Selain daripada membasuh muka, bagaimana hadas yang tersebut di atas itu hendaklah dibasuh naik sedikit ke atas kepala dan basuh ke bawah sedikit daripada dagu hingga ke halqum. Baik tuan-tuan, untuk bab wuduk ni yang terakhir ni, pelanggan terakhir, ada dua anggota wuduk yang perlu kita ambil perhatian. Pertama sekali, pengarang sebutkan berkaitan dengan muka. Muka ni tuan-tuan, yang wajibnya gigi rambut ni, hak dia sampailah ke dagu, hak dia ni wajib. Maka pengarang kata apa? Sunat bagi kita naik sikit, bagi lebih sikit sampai ke atas. Dan dagu ni tarik sikit ke bawah ni, bagi bawah dagu sikit, okay? Hingga ke halqum. Mana halqum tuan-tuan? Ni dia. Kalau tengkuk dia panjang, tarik bawah je lah. Yang penting bagi lepas sikit bawah dagu ni. Dan sebahagian daripada baik. Yang pertama, kenapa tuan? Dalam hadis disebutkan bahawasanya, kata Nabi SAW, aku akan kenal umatku nanti yang mana mereka akan datang di hari akhirat kelak dalam keadaan ghurrah muhajjalin. Apa ghurrah? Muka mereka bercahaya dan juga apa, kaki mereka juga bercahaya. Jadi tuan-tuan, soalan tersebut ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, macam mana nanti Tuhan akan kenal umat Tuhan? Sedangkan ramai ni. Kata Nabi SAW, aku akan kenal umatku yang mana mereka ini melebihkan basuhan pada anggota badan mereka ni. Apa dia? Muka terutama dia. Ditarik sampai rambut, tarik sampai ke atas sikit, turun sampai ke bawah. Itu sunat kita buat macam tu. Dan para ulama mengatakan itu di antara cara supaya nak bagi Nabi SAW lebih mengenali kita. Nabi kenal umatnya, tapi untuk Nabi lebih mengenali umat Nabi.
sebahagian, dan yang kedua sebahagian daripada dua telinga, dan di bawah pertemuan dua tulang dagu. Ni kerana tidak sempurna wajib, melainkan dengan diluaskan lebih sedikit. Bab muka ni bagi lebih sikit. Jadi apa? Tahap tulisan saya terpadam. Jadi lebihan itu pun hukumnya wajib juga. Maksudnya apa? La yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu yang wajib tidak akan sempurna melainkan yang dekat dengannya pun yang dekat dengannya pun dikira wajib. Jadi tuan-tuan, wajib gigi rambut sampai ke dagu, maka hak tepi-tepi ni pun wajib juga. Jadi itu ambil perhatianlah. Kalau kita dah ambil wuduk tu, basuh macam tu insya-Allah. Kemudian kita berhenti dulu sampailah ketiga, sambung pada akan datang insya-Allah. Dan jangan lupa tuan-tuan, yang mana lepas kita ambil wuduk ni setiap hari, bahkan lebih banyak lagi daripada solat, mungkin lebih banyak lagi lah, baca Quran ke sebagainya, jangan lupa baca doa lepas wuduk. Kalau Nabi jamin, Nabi sebut siapa yang baca doa lepas wuduk akan dibukakan 8 pintu syurga, yang dia boleh masuk mana-mana pintu syurga yang disuka. Itu riwayat Imam Tirmizi. Kalau riwayat Imam Nasa'i dibaca apa doa lepas wuduk? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ada riwayat Imam Tirmizi tadi, dibukakan 8 pintu syurga yang dia boleh masuk mana-mana pintu syurga. Kalau doa ni tadi, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, di antara kelebihan dia apa dia? Kutiba biraqin, pahala tersebut akan ditulis dengan tinta perak. Falam yatruk, dan amalan dia akan dipelihara oleh Allah Ta'ala dan tidak akan dipecahkan ila yaumil qiyamah, sampai kiamat dia akan terpelihara. Maksud dia apa dia? Dia akan selamat daripada benda-benda murtad. Itu kalau ketentuan nak baca lah riwayat Imam Nasa'i, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah Subhanahu wa taala, yang baik datang daripada Allah Taala, yang lemah kurang daripada seseri. Tuan-tuan, esok ada daurah di Masjid Negeri bersama dengan ulama besar di Mesir, Syekh Dr. Ali Jumaah hafizahullah taala wa ra'ah. Kemudian minggu depan pula bersama dengan Habib Omar. Jadi ulama datang ke tempat kita ni banyak, ulama hebat-hebat pula tu. Jadi ambil peluang bertemu insya-Allah, tatap dengan wajah para alim ulama kita insya-Allah. Qul hadza wa astaghfirullaha lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim. Ya awwalal awwalin wa ya akhirul akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimul masakin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin wa ya arhamar rahimin. Rabbana iftah baina wa baina qawmina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.